Beliau berkata, saya menjadi imam kepada mereka fi burdatin muwassalah, dengan memakai satu selimut yang yang ditampal-tampal, fiha fatq, yang ada lubang pada kain selimut itu. Muwassalah, kain selimut yang disambung-sambung lah, yang ditampung-tampung sana sini dan berlubang. Fakuntu idza sajadtu kharajat isti, bila saya bersujud terkeluar punggung saya, yakni kelihatan ataupun ternampak punggung saya. Diriwayatkan dari Umar bin Salimah lagi dari ayahnya bahawa mereka pergi kepada Nabi SAW, berkunjung kepada Nabi SAW. Bila mereka mahu pulang, mereka berkata, wahai Rasulullah, siapakah yang harus menjadi imam kepada kami? Qala, Nabi SAW bersabda, aktsarukum jama'an lil Quran, orang yang paling banyak menghafal Al-Quran ataupun menerima Al-Quran. Qala, perawi berkata, yakni Amr bin Salimah, tidak ada sesiapa pun di antara orang ramai itu yang telah menghafal Al-Quran seperti saya. Beliau berkata, maka ataupun kerana itu mereka menampilkan saya, meminta saya ke depan. Pada ketika itu saya masih lagi budak. Wa alayya syamlatul li, dan saya memakai kain selimut, berselimut. Qala fama syahidtu majma'an min jarmin illa kuntu imamahum. Beliau berkata, tidak saya pergi ke mana-mana perhimpunan orang-orang Jarm, melainkan sayalah yang menjadi imam mereka. Wa kuntu usalli ala janaizihim, dan sayalah yang menjadi imam dalam sembahyang jenazah mereka hingga ke hari ini. Abu Dawud berkata, Yazid bin Harun meriwayatkannya dari Mis'ar bin Habib al-Jarmi dari Amr bin Salimah. Qala, beliau berkata, lamma wafada qaumi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kaumku berkunjung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak ada menyebutkan dari ayahnya, yang ini di tengah itu tak ada. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ibn Umar bahawa beliau berkata, apabila orang-orang muhajirun yang sampai dahulu ke Madinah, nazalu al-Asabah, berhenti dekat Asabah sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, Salim Maula Abi Hudzaifah lah yang menjadi imam kepada mereka. Dia yang paling banyak ingat Al-Quran di antara mereka. Zadal Haytham, Haytham menambahkan, yakni dalam riwayatnya, wa fihim, di kalangan mereka, yakni yang menjadi makmum itu ada Umar bin Al-Khattab, Abu Salamah bin Abdul Asad. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Malik bin Al-Huwairith bahawa Nabi SAW berkata kepadanya atau kepada sahabatnya, apabila tiba waktu sembahyang, maka kamu banglah, azanlah, kemudian kamu iqamat, kemudian hendaklah yang lebih tua daripada kamu berdua ni menjadi imam. Wa qala fi haditsin Maslamah, dalam hadis Maslamah beliau berkata, wa kunna yawma id, pada ketika itu kami mutaqaribain fil ilm, lebih kuranglah dalam ilmu, lebih kurang sama dalam ilmu. Wa qala fi hadits Ismail, dalam hadis Ismail, qala Khalid berkata, qultu li Abi Qilabah, saya berkata kepada Abi Qilabah, fa aina al-Quran, di mana Al-Quran? Qala, perawi berkata, innahuma kana mutaqaribain, yakni Abu Qilabah berkata, mereka berdua itu, yakni Malik bin Al-Huwairith dan sahabat dia itu, kana mutaqaribain, lebih kurang juga dalam Al-Quran. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah orang yang terpilih di antara kamu azan untuk kamu, dan hendaklah orang yang pandai membaca Al-Quran menjadi imam kepada kamu. Bab imamatin nisa, perempuan menjadi imam ataupun menjadi imam kepada orang-orang perempuan.
Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ummi Waraqah binti Naufal bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila hendak pergi berperang, hendak pergi ke Badar untuk berperang, beliau berkata, yakni Ummu Waraqah, qultu lahu, saya berkata kepadanya, qalat, ini makna perawi di bawah dia lah, katalah Ummu Waraqah ni kata, saya kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkan saya untuk pergi berperang bersama engkau. Dengan begitu saya dapat merawat orang-orang sakit, dan mudah-mudahan Allah mengurniakan mati syahid untuk saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qarri fi baitik, kamu duduklah di rumah kamu, sesungguhnya Allah azza wa jalla akan mengurniakan mati syahid kepadamu. Qala fakanat, perawi berkata, kerana itu beliau dipanggil dengan asy-syahidah, syahidah, orang mati syahid. Qala, perawi berkata, wa kanat qad qara'atil Qur'an, dia telah pun yakni menghafal Al-Quran, banyak belajar Al-Quran. Maka dia meminta dengan Nabi SAW untuk mengambil seorang muazzin di perkampungannya. Rasulullah SAW izinkan untuknya. Qala, perawi berkata, dia telah memudabbarkan seorang hamba lelaki dan seorang hamba perempuan kepunyaannya. Setelah itu hamba dia ni, kedua-dua hambanya itu pada waktu malam pergi dan menutup mulut dan hidungnya dengan selimut, yakni tekuk hidung dia dan mulut dia lah sampai mati. Wa dhahaba, dan mereka berdua hamba dia, lelaki dan perempuan tadi pun gaib lah, menghilang. Pagi besok Umar pun berdiri di kalangan orang ramai, dan beliau berkata, sesiapa yang tahu tentang dua orang hamba ini, ataupun beliau berkata, ini syak perawi, sesiapa yang ada nampak kedua orang hamba ini, hendaklah dia membawa kedua hamba ini kemari. Setelah ditangkap, Umar pun memerintahkan supaya dihukum mereka berdua dan disalib. Fakana awwala maslubin fasulliba, maka mereka berdua ni adalah orang yang mula-mula disalib di Madinah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Walid bin Jubai' dari Abdurrahman bin Khallad dari Ummi Waraqah binti Abdullah bin Al-Harith. Hadis tadi, wal awal, hadis tadi lebih sempurna lagi daripada riwayat yang kemudian ini. Qala, perawi berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menziarahinya di rumahnya, dan Rasulullah telah menentukan untuknya seorang muazzin untuk azan untuk dia. Wa amaraha an ta'umma ahla dariha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menyuruh dia menjadi imam kepada orang-orang di kampungnya. Qala Abdurrahman berkata, perawi dia ni, fa ana ra'aitu muadzinha, saya tengok tukang band dia tu, muazzin dia tu, syaikhan kabiran, seorang yang sangat tua. Babun fi jima'il imamah wa fadliha. Jima' di sini bukan dengan makna bersetubuh dalam bahasa Arab ni jima' ni luas makna dia. Di sini maknanya perkara ataupun sesuatu yang mengumpulkan banyak perkara. Jadi kalau kita terjemah tu pelbagai lah jima', pelbagai